I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama dan di dalam channel ini. Terima kasih kerana terus setia. Berkaitan dengan kenyataan ahli parlimen daripada PN. Ada yang kata kenyataan memfitnah. Kenyataan yang hanya bercakap tanpa fakta. Berkaitan dengan kenyataan PN Pendang Awang Hashim, yaitu yang mengemukakan dakwaan bahawa wang tunai sebanyak 94 juta ditemukan oleh SPRM di kediaman seorang bekas menteri. Dewan Rakyat arah MP Pendang ke muka bukti atau mohon maaf. Ahli Parlimen Pendang diarah untuk mengemukakan bukti berhubung dakwaannya bahawa wang tunai sebanyak 94 juta telah ditemukan oleh SPRM di kediaman seorang bekas menteri. Di mana kenyataan sebelum ini, bekas menteri itu adalah pemimpin DAP. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menafikan perkara ini. Kalau dah terang-terang MP daripada Perikatan Nasional ini menipu, adakah beliau sepatutnya dipecat saja, letak jawatan saja, ataupun mungkin digantung? Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari memberi dua pilihan kepada beliau sama ada untuk mengemukakan bukti atau membuat permohonan maaf. Ketika ruling dibuat, MPPN itu tiada dalam Dewan. Lari kah? Kita tak cakap lari, pun tak tahu pergi mana. Saya ikuti apa yang berlaku, perbahasan di kamar. Jadi, saya ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya proseskan usul yang dikemukakan oleh ahli parlimen Jelutong dan akan panjanglah cerita dia hingga membawa ke jawatan kuasa. Pilihan kedua yang saya ada ialah kita selesaikan di sini secara baik supaya kalau sekiranya MP Pendang merasakan selain daripada bukti-bukti yang dia ada, sekiranya dia terlanjur, dia minta maaf. Saya melihat hansat balik ya pada 4 November. Ya, saya merasakan memang Pendang terkilaf apabila menyebut sebanyak 3 kali tentang penemuan 94 juta, katanya di Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian selepas RSN Raya PH Jelutong membentangkan usul untuk merujuk MP itu ke jawatan kuasa, hak dan kebebasan parlimen kerana mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Speaker berkata, beliau telah menerima salinan kenyataan yang daripada SPRM menjelaskan bahawa Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki tidak pernah membuat kenyataan berhubung penemuan wang tunai 94 juta seperti yang dinyatakan MP Pendang. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut anda apa tindakan yang sepatutnya diambil kepada ahli parlimen Pendang ini? Dah terang-terang menipulah kalau Azam Baki dah kata tiada kenyataan pernah dibuat berkaitan dengan RM 94 juta ditemukan di kediaman seorang bekas menteri. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Apa dah jadi di antara hubungan kepimpinan UMNO dan DAP setakat ini? Memang ada kata BN dan PH tidak boleh bekerja sama. Tapi hakikatnya sehingga hampir 2 tahun tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga membawa kepada kejatuhan kerajaan perpaduan. Tapi persoalannya, adakah perkara ataupun masalah besar ini bakal tercetus pada masa akan datang sebelum PRU 16 ataupun sebelum tamat
penggal Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Berkaitan dengan hubungan di antara UMNO dan DAP, Akmal bidas puas. Bodoh itu percuma, teruskanlah kebodohan. Bagi saya ini satu perkataan yang pasti menyakitkan hati penyokong-penyokong DAP di sudut kerjasama di antara DAP dan UMNO. Pasti ini satu perkara yang amat sensitif. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh membalas kritikan bekas ahli parlimen DAP Tony Puah berkenaan skandal Fashion Valet. Muhammad yang juga Menteri Luar kelihatan terpancing dengan kenyataan Puah yang membandingkan keputusan Khazanah Nasional melabur dalam Fashion Valet tetapi tidak dalam Grab. Dulu awak juga yang fitnah kata Grab tu Datin Sri Rosma punya, dah lupa ke soalnya dalam hantaran di X. Muhammad dipercayai merujuk artikel pada 2018 yang memetik Najib Razak mengkritik PH kerana menuduh istrinya memiliki Grab dan Uber. Kalau Tok Mat dan Akmal Saleh dan mana-mana pemimpin UMNO sudah tak puas hati lagi dengan DAP, adakah perpecahan di dalam kerajaan perpaduan akan berlabuh? Nah, itu menjadi persoalan. Walaupun Najib tidak menyebut nama ahli politik DAP berkenaan secara khusus, FMT pada laporan sama turut memetik kenyataan Puah yang ketika itu Setiausaha Politik di Kementerian Keuangan berkata kerajaan sedang berbincang dengan Grab. Namun pemeriksaan oleh Malaysia kini tidak menemui sebarang bukti Puah atau mana-mana ahli politik PH pernah membuat dakwaan tersebut terhadap Rosma. Bagaimanapun terdapat hantaran dari 2016 dan 2017 mendakwa demikian, kebanyakannya daripada pemandu teksi. Pada masa itu PH bersimpati dengan pemandu teksi yang terjejas teruk apabila Grab dan Uber muncul. Sementara itu Akmal kelihatan berang dengan sikap Puah yang memandang ringan kerugian RM44 juta yang dialami Khazanah dan PNB dalam pelaburan Fashion Valet sebagai sebahagian daripada risiko biasa untuk pelaburan modal terbuka. Dia ini tahu tak rakyat tak kat bawah ni nak pinjam 10,000 buat bisnes pun payah nak dapat. Tak apalah, bodoh itu percuma dan teruskanlah kebodohan itu bidasnya. Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, pasti banyak saja cara musuh politik Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Anwar, untuk menyerang Anwar Ibrahim, untuk memalukan Anwar Ibrahim. Pelbagai cara bentuk serangan untuk menjatuhkan Anwar. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, selalunya mereka yang cuba untuk memalukan Anwar, bukan Anwar yang kena, tapi mereka pula yang dihajar. Saudara-saudara, pasal cerita ataupun isu Anwar tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri pun menjadi satu isu panas bagi kepimpinan PN, terutamanya Hadi Awang. Sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, apa komen anda berkaitan dengan tindakan Perdana Menteri dengan tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri? Adakah itu satu yang kita perlu berikan kepujian ataupun satu perkara buruk yang Anwar Ibrahim buat? Silakan komen. Pihak persoal niat Anwar tak ambil gaji berlagak seperti Tuhan. Perkongsian daripada Malaysia Kini. Keputusan PM tidak ambil gaji adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sama ada dari sudut niat maupun pelaksanaannya. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama Keadilan PKR Amidi Abdul Manan berkata, sekiranya ada pihak mempersoalkan keikhlasan niat Anwar, maka pihak itu seolah-olah berlagak seperti Tuhan yang lebih tahu berbanding malaikat dan Nabi berkaitan isi hati manusia.
Hamidi berkata, kerana Perdana Menteri telah menyatakan tindakan tidak mengambil gaji berikutan keadaan ekonomi negara yang kurang sihat dengan bebanan hutang yang tinggi. Secara tersiratnya, PMX percaya masih banyak wang negara yang boleh dijimatkan bagi memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat. Beliau mengulas kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang seakan-akan menyindir PM apabila membayangkan Anwar ingin dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad. Abdul Hadi mengkritik tindakan PM tidak mengambil gaji. Katanya ia tidak wajar kerana tidak selari dengan amalan Rasulullah. Jika itu yang dimaksudkan, ia membawa erti tindakan PM tidak mengambil gaji adalah tidak selari dengan ajaran Islam. Apa komen anda berkaitan dengan kenyataan Hadi Awang? Beliau turut menjelaskan para ulama berpandangan menjadi satu keharusan jika pekerja tidak mengambil upah atas tujuan tertentu daripada mustajir ataupun majikan. Perbuatan tidak mengambil upah juga boleh dilihat sebagai suatu sedekah jika cukup syaratnya, sama ada sedekah untuk pihak lain ataupun sedekah kepada majikannya. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Adakah ini menjadi satu penyebab, kenyataan Hadi Awang menjadi satu penyebab kepada kejatuhan PN pada masa akan datang? Apa komen anda?